Okey, awak tengok muka surat 86, pengenalan tu. Kalau awak baca dekat sini, dia ada beritahu yang kegiatan peternakan secara terancang ni, dia bermula pada awal zaman revolusi Neolitik. So, ini bermakna dia daripada dulu lagi dia dah ada. Daripada dulu lagi dia dah ada. So, semakin lama dia semakin berkembang. Kenapa dia semakin berkembang? Sebab dia berkembang sebab peternakan ni, kegiatan peternakan ni semakin lama makin ramai yang nak. Makin ramai permintaan dan juga ianya menyumbang kepada sektor pengeluaran makanan. So peternakan ni dia akan menjamin sebagai sumber makanan kat situlah time tu. Yang membawa contohnya lah kan, yang membawa hasil pertanian ni, kita boleh guna lembu, kita boleh guna kuda, kita boleh guna keldai. Kalau dekat Thailand dia akan guna gajah. So akan bawa hasil-hasil pertanian tu pergi kepada tempat penghasilan lah, pemprosesan ke apa macam tu. Tapi Adelina cakap yang bawa yang bawa hasil pertanian ni ayam dan itik. So macam mana ayam tu bawa hasil tu, Adelina? Letak atas belakang dia. Untuk tujuan peternakan tu sebenarnya banyak je tujuan peternakan, kan? Tujuan kenapa kita nak kita ternak haiwan. So ini kalau awak tengok pada muka surat 83, dia ada 3. Ada 3 iaitu untuk makanan, untuk minuman dan juga pakaian ataupun hiasan. Makanan ni dari segi daging ataupun telur, contohnya kita ternak ayam. Ternak ayam, so kita nak daging ayam, kita nak telur, kita ternak lembu, kita nak daging dia. Lepas tu minuman susu kan. Susu untuk contohnya kambing mengeluarkan susu. Lembu mengeluarkan susu. So susu tu antara salah satu minuman tambahan yang berprotein tinggi dan berkalsium. Dan pakaian ataupun hiasan pula kita akan ambil dari segi kulit ataupun bulu haiwan lah. So dekat situ dari segi kalau kita ambil kulit ni, contoh kulit lembu, kulit apa lagi yang kita ternak, kulit gajah. Lepas tu kalau bulu pula contohnya kita guna bulu bibiri lah. Kan nanti orang buat baju sweater ke, orang buat handbag ke apa. So barang tu akan jadi lebih bernilai sebab kita ada added value iaitu nilai tambah. So, jadi mahal. So jadilah barang berjenama. Yang dekat atas tu, yang 86, muka surat 86 tu, kat atas tu pengenalan kepada peternakan. So untuk kita punya topik, kita punya topik ni adalah peternakan poultry. So kita nak masuk tentang poultry. So bagi saya definisi poultry seorang dua. Peternakan poultry ni banyak dia di Malaysia. Contohnya kita ada ayam, kita ada puyuh, kita ada itik, kita ada apa lagi, ayam Belanda. Tu semua dari segi ayam ataupun burung kan. Tapi apa yang memfokuskan kita, apa yang lebih famous, yang lebih terkenal dalam peternakan ni adalah ayam dan juga puyuh.
ayam penelur ni ataupun layers ni, ayam penelur ni dia cepat matang sebab kita nak hasilkan dia punya telur. Dan pemakanan pula kita kena jaga dia betul-betul. Pemakanan kita kena sukat betul-betul sebab kalau macam kita kata tersilap ke, kita bagi tak ikut sukatan ke, macam mana bila ayam tu stres, terlampau stres ke apa, dia tak dapat mengeluarkan telur. Telur ni akan dikeluarkan dalam masa 20 hingga 75 minggu. So dalam tempoh tu dia bukan keluar sekaligus, dia akan keluar dari peringkat-peringkat. Bermula sedikit, kemudian banyak sikit, kemudian banyak. Lepas tu dia sikit balik. Tapi telur ni time nak hujung tu nak habis telur, time nak dekat 75 minggu. Time tu lah walaupun pengeluaran telur dia sedikit, tapi time tu telur dia berkualiti tinggi. Kalau awak tengok dekat Malaysia ni, peternakan puyuh ni dia usahakan secara kecil-kecilan dan juga tradisional. Dia letak dalam sangkar, lepas tu dia bela. Tapi tak secara besar lah, secara kecil sahaja. Sebab puyuh ni permintaan dia biasa-biasa je. So dia tak boleh nak buat banyak, nanti dia juga akan mengalami kerugian. Sebab puyuh ni senang juga untuk telur dia. Sebab untuk telur dia ni dia tak perlukan pejantan. Dia hanya perlukan betina saja. Dia perlukan betina saja. Sebab betina ni dia boleh bertelur tanpa pejantan. Awak baca muka surat 88 tu, peternakan puyuh tidak memerlukan kawasan yang luas. Sebab tadi lah kan, sebab dia buat secara kecil sahaja. Lepas tu puyuh ni bukanlah besar, dia tu kecil je kan. So kita akan buat sangkar yang bertingkat tu. Sama ada kita buat sangkar bertingkat ke, ataupun kita buat sangkar yang lantai bawah tu je, tu boleh. Puyuh pedaging dipasarkan selepas 30 hari mengikut saiz dan berat yang dikehendaki. So, bila kita nak pasarkan nanti, kita kena restkan dia daripada makanan dulu. Kita jangan bagi dia makanan, tapi air biar je ada kat situ. So, makanan kita tak perlu top up pun. Biar je dia macam kosong, perut dia dalam 4 jam. Macam tu. Sebelum kita bawa dia ke pasar ke apa, macam tu lah.
Contohnya peternakan Haji Saleh ni, ayam pedaging ni, dia bekalkan ayam kepada KFC. So KFC kena ambil ayam dekat dia. Setiap minggu ke setiap hari ke, macam tu. Dan bila dia dah buat perjanjian dengan KFC, so dia kena bekalkan daging ayam tu dekat KFC. Maksudnya dia kena pastikan cukup lah. Tak boleh macam dia nak bekalkan dekat orang lain juga, dia nak bekalkan orang lain sampai kan KFC tu tak cukup. So nanti akan ada masalah lah kalau jadi macam tu. Kalau peladangan bukan kontrak pula, kita ternak ayam dan kita jual, contohnya dekat pasar, dekat apa, under untuk kita jual untuk customer, dia direct kepada customer lah. Kalau peladangan kontrak, kita jual dekat KFC, kita jual dekat McDonald's. So nanti diorang akan masak dan jual balik dekat customer. So dia macam tu, macam orang tengah.